Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, aku tahu bahawa engkau ini sedikit sekali kenal Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Sedikit sekali kenal para wali Allah, para abdal, nabi-nabinya dan para khalifahnya. Engkau masih kosong dari makna ini. Umpama sangkar yang tiada burung. Umpama sebuah rumah kosong yang tiada berpenghuni. Atau umpama pohon yang sudah kering berguguran dedaunnya. Membina hati seorang hamba itu mestilah dengan Islam. Kemudian merealisasikan hakikatnya dengan penyerahan diri kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kelak akan terselamat dirimu dan diri orang lain. Engkau keluar membawa hatimu jauh dari dirimu dan dari manusia. Sekalipun untuk engkau berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kosong dari dirimu dan kosong dari sekalian manusia. Jika Allah menghendaki, nescaya Dia akan memakaikanmu suatu pakaian dan mengembalikanmu kepada makhluk. Lalu engkau menurut perintahnya buat dirimu dan buat manusia sekalian dengan keredaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keredaan Allah Taala. Engkau terus berdiri di situ menunggu perintahnya dan merelai segala yang diputuskan oleh Allah Taala ke atas dirimu. Ingatlah, siapa yang telah menelanjangi diri dari segala yang memikatnya selain Allah Azza wa Jalla sahaja dan diterus berdiri di hadapan Allah Ta'ala di atas tumit hatinya dan batinnya, maka samalah dia telah berkata dengan lisan halnya sebagaimana Nabi Musa AS mengatakan, wa ajiltu ilaika rabbi litawda, dan aku menyegerakan diriku kepadamu ya Allah agar engkau meredaiku. Surah Taha ayat 84. Aku sudah tinggalkan duniaku, akhiratku dan semua manusia. Aku sudah putuskan semua sebab musababnya. Aku sudah putuskan semua pandanganku kepada apa sahaja selain engkau. Dan kini aku datang cepat-cepat kepadamu untuk memohon keredaanmu dan meminta agar engkau mengampuniku kerana perdampinganku kepada manusia sebelum ini. Muslimin dan muslimat senang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa yang hendak diutarakan, nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam pembentukan kepribadian Muslim yang sebenar. Yang pertama, kita mengakui kita masih jahil dalam banyak perkara. Kita jahil tentang Allah Ta'ala dan hak Allah Ta'ala. Dan kita jahil tentang hak Nabi SAW berkait dengan baginda SAW dan juga haknya. Dan kita juga jahil tentang orang-orang yang dekat dengan Allah di kalangan para walinya, para abdalnya, di kalangan para pengganti nabinya dan khalifah-khalifahnya, yakni orang-orang yang dekat dengan Allah. Umpama kita seperti sangkar yang tak ada burung, atau rumah yang tidak ada penghuni, atau pokok yang tidak berbuah, yang kering kontang, yang dedaunnya sedang berguguran. Inilah peringkat kejahilan kita yang kita kena akui. Bahawa kita terlalu kenal dunia dan segala perkara yang berkait dengan dunia. Dan keinginan, kecintaan kita pada dunia lebih kuat. Kita kenal manusia dan juga keinginan manusia sehingga keredaan manusia itu paling kuat untuk kita perolehi. Sebagaimana kita kenal hawa nafsu kita, lalu kita mengikut hawa nafsu kita, memberi hak kepadanya.
Maka ini kesilapan-kesilapan kita. Kerana hati itu mesti dibina dengan Islam yang sebenar. Islam yang zahir dan batin. Yang zahir ialah rukun-rukun Islamnya. Daripada syahadahnya, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, rukun Islam yang maklum. Ini membina jati diri kita. Dengan menekuni semuanya ini. Lafaz syahadah sebagai satu lafaz ilmu. Bermula untuk kita kenal Allah dengan berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenal kalimah itu. Apa maksud kita menyaksikan Allah sebagai Tuhan kita? Dan apa maksud kita menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, sebagai Rasul kita? Dan juga tentang solat. Apakah maksud solat dengan segala kalimahnya, dengan segala ketundukannya, bukan sekadar kita memahami rukun dan syaratnya? Apakah maqasidus solat? Apakah objektif sebenar solat kita? Waktu mana kita diperintahkan oleh Allah melupakan segala-galanya melainkan Allah, menafikan kebesaran melainkan milik Allah dengan berkata Allahu Akbar. Allah satu-satunya maha besar. Segala yang dalam bacaan solat kita ialah puji-pujian pada Allah dan doa pada Allah, supaya kita tahu yang layak dipuji cuma Allah, dan kita tidak ada pujian untuk kita. Kita tidak berhak apa-apa pun pujian melainkan datang daripada Allah, dan tidak ada doa melainkan pada Allah, dan tidak ada pengabdian melainkan pada Allah. Sebab itu kita baca dalam Fatihah yang kita ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami sembah. Ibadat kami mutlak kepadamu, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Dan demikian juga puasa. Kita memahami puasa dengan sebenarnya, dengan maksud menahan diri daripada segala perkara yang Allah murka. Bukan sekadar kita faham menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, tapi hakikat sebenar dalam puasa menahan diri daripada semua perkara yang Allah murka. Kerana kita tak perlu kepada perkara yang Allah murka dalam hidup ini. Sebab bila kita buat perkara-perkara yang Allah murka, akibatnya pada kita dunia dan akhirat. Maka kenapa kita memberanikan diri buat perkara yang Allah murka? Kenapa kita makan makanan yang haram, yang syubhah, yang menyebabkan Allah murka, yang menyebabkan hati kita keras sehingga kita lupa kepada Allah SWT. Dan demikian juga ibadat hajinya. Ia bukan perjalanan ke Mekah hakikatnya, perjalanan menuju pada Allah. Dia bukanlah perjalanan yang sekadar kita memahami segala rukun dan syaratnya, tapi lebih daripada itu, bahawa kita akan dihimpunkan di sisi Allah, dan kita berserah berdoa hanya kepada Allah SWT. Kita ini sama, kita ini kerdil, kita ialah hamba yang tak boleh bertanya kenapa Allah buat begitu dan begini, kerana itulah hukumnya. Kita tawaf 7 kali, kita sa'i 7 kali. Kenapa 7? Tidak 9, tidak 11. Maka itulah hukumnya. Kita jahil di hadapan hukum Allah. Haji, bila kita memakaikan ihram putih, bila kita dihimpunkan ramai-ramai, satu pengisytiharan, kita sama dan kita jahil. Kita tak tahu apa-apa. Lalu kita buat segala peraturan ini. Kita laksanakan doa dan segala rukun dan syaratnya. Kita wukuf di Arafah. Kenapa tak wukuf kat lain, tempat lain dan sebagainya? Kita tidak tahu. Ini Allah perintahkan pada kita. Allah itu maha tahu. Kenapa kita perlu wukuf di Arafah? Kenapa perlu kita berada di Mina? Kenapa perlu kita berada di Muzdalifah? Kenapa tempat-tempat ini semua yang mesti kita lalui dalam perjalanan haji kita? Ia ada rahsia. Maka kita memahami dengan lebih dalam daripada itu. Dan juga bila kita bercakap tentang zakat dalam rukun Islam, pengertian yang sebenar bukan sekadar mengeluarkan 2.5% daripada simpanan, daripada emas, atau seekor kambing daripada 40 ekor kambing, atau seekor lembu daripada 30 ekor lembu, atau 35 ekor lembu, atau seekor kambing daripada 5 ekor unta, atau beberapa bahagian daripada zakat tanaman dan sebagainya. Bukan sekadar itu, tetapi ia bermaksud bahawa harta ini milik Allah, dan ia pinjaman kepada kita untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Kita mengeluarkannya, bukan keluarkan harta itu dari harta, tapi kita keluar harta daripada hati kita.
supaya kita tidak menyayanginya dalam melaksanakan perintah Allah. Maka diuji dengan 2.5, diuji dengan beberapa bahagian yang terlalu sedikit. Supaya kita lihat bahawa tuntutan Allah Ta'ala pada harta kita yang Allah minta terlalu sedikit berbanding tuntutan hawa nafsu pada diri kita. Walau ia tidak bermanfaat. Tuntutan Allah itu bermanfaat pada kita. Tuntutan hawa nafsu kita banyak tapi tak bermanfaat. Akhirnya kita mati, dia tak digunakan. Sebab itu kata Nabi SAW, Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak-anak Adam sentiasa berbangga, ini hartaku, ini hartaku. Ini buatku, ini buatku. Fahal min malika illa ma akalta fa'afnaita aw labista fa'ablaita aw tasaddaqta fa'amdaita. Apakah kamu tidak tahu harta kamu cuma apa yang kamu makan, yang kamu guna tu je, kemudian ianya binasa? Atau apa yang kamu pakai, kemudian ianya menjadi lunyai di badanmu? Yang saya katakan, tak ada orang nak wariskan baju pagoda kita. Tak ada orang nak wariskan pakaian-pakaian dalam kita. Siapa berebut untuk mengambil pakaian-pakaian kita yang dah lusuh? Itulah harta kita yang tak dipikir oleh orang lain. Yang dipikir oleh orang lain itu bukan harta kita, dia harta dia. Dia nak. Dan yang ni waktu dia memiliki, orang lain pula fikir nak. Begitu turutan harta kita. Ia bukan harta sesiapa. Dan apa yang kamu sedekah, itulah hartamu, kata Allah. Kata Nabi SAW. Wa ma tasaddaqta fa'amdait. Yang kamu sedekahlah hartamu. Kerana itu kata Nabi SAW, siapa yang lebih suka harta orang lain berbanding hartanya? Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, semua kita sukakan hartanya, bukan harta orang lain. Lalu kata Nabi SAW, hartamu ialah harta yang kamu kedepankan. Harta orang lain ialah harta yang kamu tinggalkan. Itu harta orang lain. Waris-waris kita bukan harta kita. Yang kita kedepankan dari segala perbelanjaan pada jalan Allah, itulah harta kita. Itulah Islam yang perlu ada dalam diri kita untuk kita kenal Allah. Kemudian kita merealisasikan hakikat. Hakikat yang saya sebut tadi. Ya Zohir, semayang, puasa, zakat, haji. Zohir, kalimah syahadah. Hakikatnya apa? Penyerahan diri mutlak kepada Allah Ta'ala. Penyerahan diri mutlak kepada Allah. Maka ini disebut sebagai tajarrud. Apa itu tajarrud? Artinya tuan-tuan, kita tak tengok diri kita. Kita tak tengok manusia. Kita tak tengok segala harta sekeliling kita, tak. Semuanya kita lihat ketentuan Allah, perintah Allah. Semuanya kita melihat tadbir Allah, hikmah daripada Allah. Semuanya kita melihat Allah daripada segala sesuatu. Itu selagi mana kita tengok diri kita, rasa bijak, rasa pandai. Selagi mana kita melihat makhluk, dia membantu, dia menolong. Selagi itulah kita tak akan dapat redha Allah dan redha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana kita tidak mendapat kebaikan-kebaikan daripada agama yang menjadi pilihan Allah kepada kita. Ya Allah Ta'ala bila sayang kita, Allah beri agama. Tapi bukan sebarang agama yang Allah bagi. Agama yang menjadikan kita hanya tunduk pada Allah. Hanya berserah diri pada Allah. Tuan-tuan, dalam hidup kita selalu berlaku, tapi kita tak jadikan ia kebiasaan. Misal contoh, kalau kita tengah susah, bukankah kita lihat manusia semua tak boleh tolong kita, melainkan Allah? Waktu kita sakit, kita dah nampak waktu kita sakit, dah 2 minggu masuk hospital, atau terlantar kat rumah, atau ke mana kita diuji dengan COVID sebagai contoh, sampai di quarantine atau masuk ICU itu dan ini, kita nampak bahawa kita dan Allah, walaupun makhluk berikhtiar segala-galanya untuk obat kita, tapi kita nampak dia tak mampu sembuhkan kita. Yang sembuhkan kita Allah. Sebab itu lidah kita, hati kita memohon pada Allah. Ya Allah selamatkan. Macam hari inilah kita, bila dengan pandemik yang berlaku, kita tahu manusia meletakkan segala usaha. Di situ kita lihat lemahnya kita semua. Kita semua lemah. Dan semua arah hati tertumpu kepada Zat yang Maha Berkuasa. Semoga Allah angkat. Kerana musibah ini bukan berlaku pada 1-2 tempat, satu dunia. Makin lama kita dengar ianya makin kuat. Daripada jangkitan cuma berkait dengan jarak, lalu kita jaga SOP. Sehingga jangkitan melalui angin. Daripada jangkitan daripada konteks rapat. Sehingga jangkitan tanpa tahu konteksnya. Maka ini semua aneh supaya kita tahu
segala kebodohan kita, kejahilan kita tentang perkara ini. Dan kita mengetahui hanya Zat Esa yang berkuasa, yang boleh mengangkat semua ini. Tak ada kepandaian manusia, tidak ada kekayaan negara, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada kekuatan tentera yang boleh menghapuskannya. Sehingga satu kapal perang terbesar di Amerika Syarikat, semua kena COVID. Kena koreng di atas kapal. Itu tentera tak boleh buat apa. Seperti senjata-senjatanya, semuanya useless, tak boleh guna untuk lawan benda tu. Dengan jet berjuang, dengan peluru berpandu, balastik, anti benua, bla 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 bla. Apa yang dia boleh buat dengan sedikit ujian kecil Allah Ta'ala. Itu belum cerita kiamat. Ujian kecil. Di sini kita memahami kenapa kena tajarrud. Bahawa kita tak boleh pandang manusia, tak boleh pandang orang lain. Kita cuma pandang Allah. Even kita tak pandang usaha kita. Usaha kita ialah kebodohan kita untuk melakukan sesuatu bila kita nisbahkan kepada kehendak Allah. Kenapa usaha kita ini bukanlah maknanya kita cerdik, kita bijak. Tak ada. Sebab itu kita nak bersegera kepada Allah SWT. Kerana itu kita nak benar-benar suci hubungan kita dengan Allah. Sebab itu para ulama' menyebut bagaimana tajarrud itu bermula. Bagaimana kita, bila kita tahu kita sebenarnya kosong, tak ada apa, kita proses nak kenal Allah. Kita dalam proses untuk mengenal Nabi SAW dengan makna yang sebenar. Bukan sekadar nama. Mengenali dengan makna sebenar sehingga ia membentuk cara kita hidup. Membentuk cara kita melakukan sesuatu pekerjaan. Para ulama' menggariskan tentang 10 perkara bagaimana kita benar-benar nak tajarrud. Tajarrud artinya membebaskan hubungan kita daripada makhluk. Membebaskan diri kita daripada ikhtiar dan usaha kita. Bukan maksudnya kita tak usaha, bukan. Bukan maksud kita tak buat apa-apa. Kita buat apa-apa. Tetapi kita mengetahui hakikat perbuatan kita kat mana. Dan kita mengetahui siapa yang di atas kita. Maka perkara ini perlu dalam tajarrud. Sesudah kita mengakui kita masih jahil dan jahil. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut Islam dulu dalam hati kamu. Islam dengan makna yang sebenar yang saya dah sebut tentang hukum Islam. Bagaimana realisasi sebenar dalam memahami hukum Islam tadi. Menjangkaui daripada rukun dan syarat. Sehingga ia pergi kepada satu adab yang tinggi. Adabun rafi'. Adab yang tinggi dalam setiap ibadat kita buat. Dan ini menjadikan Ali Zainul Abidin ketika mana dia berwuduk, wajahnya pucat. Kalau ditanya kenapa pucat nak ambil wuduk, dia kata, apakah kamu tahu aku akan menghadap siapa? Aku menghadap Allah. Dia tidak melihat lagi pada rukun fardu wuduk, rukun solat, fardu. Dia melihat Allah ketika dia solat. Itu kegerungan dia. Itu ketakutannya. Demikian hamba Allah. Lalu kata ulama, yang pertama, bila kita nak bertajarrud ini, untuk yang disebut juga menelanjangi diri. Syekh Abdul Qadir menyebut dalam terjemahan bahasa Melayu, telanjang diri daripada segala sesuatu melainkan pada Allah. Maka dalam istilah sufi kita panggil tajarrudun atau tajarrud. Tajarrud. Nahnu natajarrad min kulli syai'. Kita berlepas diri daripada semua benda. Kan nak letak pergantungan pada Allah. Yang pertama kata para ulama, bahawa kita mengetahui ilmu kabisabiki tadbirillahi fika. Kita mengetahui dan meyakini semua benda Allah dah takbir kita. Allah dah tentukan. Hidup kita, tuan-tuan, di bawah takdir Allah semuanya. Allah telah mentadbir. Berarti Allah menguasai kita fully, sepenuhnya. Allah mentadbir kita sebelum kita ada lagi. Maknanya sebelum kita diciptakan, Allah sudah tentukan bagaimana kita. Kita lahir bangsa Melayu, kita lahir sekian, maka tak perlu kita nak bangga dengan bangsa lain pula. Kita lahir sebagai orang negeri itu, orang negeri ini, maka tak perlu kita nak berbangga dengan negeri lain pula, ataupun nak tadlis untuk kata saya sebenarnya bukan dari sini, saya asal sini. Kerana kita melihat apa yang kita nak itu lebih baik. Tak. Allah dah takbir kita begini. Kita jadi lelaki, jadi perempuan. Kita ni anak ke-6, anak ke-7.
Tak perlu kita kata, untunglah kalau saya dapat anak pertama, saya jadi anak yang pertama. Pasti saya dapat banyak lagi bahagian daripada mak ayah saya. Tak, semua Allah susun. Kita anak pertama ke, anak kedua, anak ketujuh, anak ke-8. Kita daripada mak ni ke, ayah ni ke, maka tak ada benda yang kita nak kesali dengan takbir Allah itu yang maha bijaksana. Kenapa mak saya tak lawa, mak orang lain lawa? Kenapa ayah saya begini, tak macam ayah orang lain? Tentang ini bukan watak orang yang kenal Allah. Saya berada dalam takbir Allah sebelum saya diciptakan. Kalau saya kata saya anak orang ni, ayah saya ini, mak saya ini, ya, itu yang saya perlu redha. Sebab itu Nabi SAW kata, kufur orang yang mengaku ayah orang lain, itu ayah dia. Tak nak mengaku ayah dia sendiri. Bukan ayah saya, itu ayah saya. Ditunjuk yang agak-agak glamour, yang popular. Itu menjadi tradisi jahiliah. Tak nak mengaku. Sehingga ada satu bentuk perkahwinan jahiliah, seorang perempuan, dia akan bersetubuh dengan ramai lelaki. Ini dipanggil istibda', pernikahan istibda'. Di nikah ramai lelaki, dia bersetubuh semua lelaki. Dan bila dia beranak, dia akan tengok anak, dia akan tengok ayah paling hebat sekali untuk dinisbahkan. Dan ada setengah dalam budaya pernikahan jahiliah, bila seorang suami ingin anaknya hebat, maka diminta orang yang hebat tadi bersetubuh dengan isterinya untuk dapat zuriat, supaya dia ni daripada dapat anak yang hebat daripada mana orang lain. Contoh zaman dulu macam zaman sekarang yang jual sampel air mani, kononnya untuk mendapat air mani orang kuat daripada negara tu, negara ni, supaya anak mereka hebat. Yang ni nak benih air mani daripada Amerika, biar anak ni seolah-olah susu galuk Amerika. Maka dibuat apa yang disebut macam IVF. Itu bayi tabung uji. Air mani orang lain, tapi dia letak dalam perut sekian-sekian. Yang sebahagian juga mengamalkan sistem ibu tumpang. Cari mana-mana perempuan untuk tumpang. Sebab apa? Sebab yang perempuan ni nak jaga badan. Maka ambil air mani tumpang pada. Ini golongan yang tidak melihat di sebalik ciptaannya segala kebaikan. Sebab itu yang pertama kita sebut tentang, kita mesti mengetahui ilmunah atau ilmuka, mengetahui bahawa sebelum kita diciptakan, Allah dah takdir dan takbir kita semua. Dengan itu kita akan kepada Allah. Yang kedua kata ulama, bahawa segala takbir kita ialah kejahilan kita bagi nisbah apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Ya, kita tak tahu apa yang Allah takdirkan pada kita. Lalu kita pun merancang itu, merancang ini. Tapi bila kita merancang itu dan ini tiba-tiba berlaku lain pada itu, kita berkata, takbir saya ini bodoh, tak elok bagi nisbah apa yang Allah pilih untuk saya. Itu lebih baik. Ya, memang kita manusia Allah jadikan makhluk yang berikhtiar, berusaha. Kerana Allah beri kita akal. Dan memang Allah perintah kita. Tapi dalam masa sama Allah nak ajar kita bahawa apa yang kita dapat, yang bukan daripada takbir kita, yang bukan daripada plan kita, itu lebih baik. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Barangkali yang kamu tak suka, ia lebih baik untuk kamu. Jadi kita memang takbir, tapi takbir kita, perancangan kita, bukanlah perancangan daripada orang bijak dan cerdik. Nisbah kepada apa yang Allah tentukan untuk kita. Bukan maksud, setiap kali kita merancang lah, rancangan bodoh. Bukan begitu. Maksudnya, kita tahu bahawa Allah telah mentakdirkan semua untuk kita. Dan kita merancang. Bila kita merancang nak ni, contoh tuan-tuan nak beli tanah ni, kita dah rancang semua strategi. Tapi takdir Allah pada kita, tak dapat, orang lain dapat. Maka rancangan kita rasa macam kalau saya dapat ni untung, tak. Nisbah kepada apa yang tak ditakbirkan kepada kita, ialah rancangan bodoh kita. Sebab kita memang manusia bodoh. Sejak bila pula kita cerdik? Kata sejak bila kita cerdik? Kita tak cerdik apa-apa. Sebab itu ramai orang suka menggunakan perkataan kita nasib baik. Kita juga tak setuju istilah kita nasib baik. Tapi kita berkata itulah takdir yang baik yang Allah berikan pada kita. Dan semua hal. Tuan-tuan naik kenderaan, tuan-tuan rancang serancang-rancangnya, jaga brek, dah tukar minyak hitam, dah servis, major servis, bukan servis biasa tu, major servis. Tayar dijaga, brek dijaga.
sistemnya bagus, tiba-tiba kita dah anggap kita akan bertolak daripada sekian tempat ke tempat dengan perancangan jamnya berapa. Tiba berlaku sebaliknya. Memang takbir kita tu nampak bijak kalau nak nisbah dengan perancangan orang-orang lain, tapi tidak dengan perancangan Allah. Ia lebih baik perancangan Allah. Sebab itu, walau bagaimana kita rancang, ini yang Allah berikan, kita berkata dengan cepat, ya Allah, ini lebih baik. Ini lebih baik daripada apa yang saya fikirkan. Yang ketiga, bahawa ilmuka bi anna al-qadra la yajri ala husni tadbirika bal akthar ma yakunu ma la tudabbir. Kita mengetahui bahawa setiap takdir Allah itu bukan mengikut tadbir kita. Bukan. Banyak berlaku dalam hidup ini yang berlaku di luar tadbir kita. Contoh macam saya kata, saya memang merancang untuk anak saya, untuk isteri saya, untuk segala-gala mak ayah saya. Lagi orang tu punya kelapangan rezeki, lagilah orang ni banyak dia punya susung atur dalam hidup dia. Orang miskin dia tak ada banyak tadbir sebab dia dah pasrah gini. Kita kaya, maksudnya duit banyak. Lagi kita nampak macam bijak-bijak sikit tu, maka kita punya perancangan banyak. Perancang kewangan cara macam ni, perancang hartanah cara macam ni. Perancang itu, semua perancangan hebat. Kita pun masuk seminar, masuk coaching, semua perancangan. Saya rancang gini. Kita belum lagi bisnes, kita telah lihat unjuran keuntungan kita pada tahun berakhir keuangan kita, tahun 2023. Saya akan dapat 5 juta. Itu rancang kita. Tapi sehebat mana kita rancang, tadbir Allah tak akan berlaku macam kita rancang. Bahkan banyak keadaan pengalaman hidup kita melihat yang kita rancang lain jadinya lain. Contoh lihat dalam hidup. Kita rancang kita nak kahwin dengan orang sini. Jodoh kita orang sana. Kita punya rancang anak nak dapat 3 je. Itu rancangan asal kita. Kita pun dah bincang panjang lebar, kita bincang dengan isteri kita. Sebelum jadi isteri lagi, bakal isteri. Kita nak 3 je sebab saya nak 2 perempuan, seorang lelaki. Tiba keluar 13. Uish, terlebih ni. Rancang 3. Yang ni rancang nak duduk sebelah mak. Saya rasa habis universiti nak duduk sebelah mak lah. Mak dah siapkan rumah untuk saya. Tiba no, kena pindah. Kerja kat lain di Zimbabwe. Kita rancang nak duduk sebelah mak kita. Rupanya kita duduk sebelah mak mertua kita. Orang Afrika mak mertua. Itu berlaku dalam hidup ramai orang. Saya sendiri, saya merancang untuk duduk di negeri saya. Tempat saya lahir. Akhirnya, apa yang berlaku lain pada apa yang saya rancang. Yang kita rancang tak semestinya jadi macam kita rancang. Dan banyak benda berlaku tidak macam kita rancang. Saya tak pernah rancang jumpa orang ni, rupa ni. Saya jumpa kawan saya 20 tahun. Dan banyak, saya kata banyak kejadian dalam hidup, pengalaman hidup. Tuan-tuan tak merancang yang ni yang dapat. Yang merancang tak dapat. Kita rancang nak buat reunion. Geng-geng lama kita zaman pasti dulu, tahun 80-an. Kumpul, jumpa baliklah 40 orang. Pasti tahun 80, masa tu tahun 81. 82 dah jadi 81 punya pasti. Ni pasti pertama ni. Ini kumpul, jumpalah 40 orang. Nak jumpa ni. Perancangan kita. Jumpa hari apa? Jumpa hari sekian-sekian. Lepas tu kena PKP tu tak lagi. Semua tak jumpa. Jumpa kat mana? Dekat pusat quarantine. Akhir reunion ada pusat quarantine semua tu. Begitu perancangan. Kita rancang jumpa kat hotel. Dia jumpa kat pusat quarantine atau jumpa kat pusat COVID. ICU belakang dua-dua tengok sebelah. Jumpa sebelum meninggal. Begitu cerita hidup. Tuan-tuan ada cerita hidup tuan-tuan. Saya cuma bagi misalan dan perbandingan. Saya ada cerita hidup saya, tuan-tuan ada cerita hidup tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, yang kita rancang tak jadi, yang kita tak rancang tu jadi. Maksudnya ialah, macam mana pun kita merancang dengan kecerdikan, kebijaksanaan yang kita sangka. Yang paling banyak berlaku yang kita tak rancang. Kita 10 rancang, maka semua tak jadi macam kita rancang. 10-10 berlainan. Yang saya kata ada orang, dia ada anak, dia nak jodohkan orang ni. Dia nak jodohkan orang kampung dia supaya anak dia tak pergi jauh. Akhirnya anak dia memang kahwin dengan orang sini, tapi kena pindah kerja jauh. Sama. Ada yang rancang, dia nak suruh anak dia kahwin awal-awal supaya dapat cucu awal-awal. Tiba tak dapat. Kahwin awal tu okey lah, tapi cucu tak dapat lagi.
Tak dapat, akhirnya dia dulu dapat anak. Sebelum anak dia dapat cucu. Dah balik pula cerita dia. Begitu setiap kali orang merancang. Merancang jadi baik. Ini menjadikan kita kenal Allah. Ya Allah, perancanganmu lebih baik. Dan yang keempat, ilmu bi anna Allah huwal mutawalli li tadbir mamlakatihi. Kita mengetahui bahawa seluruh alam ini Allah yang takbirnya. Bukan sekadar diri kita, tuan-tuan. Bukan sekadar perancangan kita. Ni alam ini semua di bawah takbir Allah. Cuacanya, ekonominya, dunianya. Maka semua di bawah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dunia ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa-apa kuasa yang lain yang boleh memutuskan apa yang Allah nak takbirkan. Asas ini menjadikan kita tengok makhluk ni semua kecil belaka. Walau dia bernama raja, walau dia bernama pembina empayar. Tak, ia kamu semua, kita semua dalam kekuasaan Allah. Sebab tu bila Izzuddin bin Abdul Salam ditanya keberanian dia tegur Raja Mesir waktu itu, Najmuddin Ayyub. Wahai Syekh, macam mana kamu berani tegur raja? Lalu katanya, kerana aku melihat kebesaran Allah. Lalu aku melihat raja itu bagaikan anak tikus kecil. Tak ada apa. Kalau aku melihat kebesaran Allah, aku nampak raja ni kecil je. Lalu aku menegurnya. Dan kita tahu cerita Izzuddin bin Abdul Salam yang dia bertemu dengan Najmuddin Ayyub, Sultan Mesir waktu itu, sambil memanggil namanya, Ya Najmuddin. Ya Najmuddin, hey Najmuddin. Dia tak panggil Ya Sultan, Ya Amir. Panggil Najmuddin. Kamu nak jawab apa depan Allah? Allah beri kamu kerajaan, Allah beri kamu kuasa. Tapi kamu biarkan maksiat berleluasa. Lalu kata Najmuddin Ayyub, kat mana berlaku? Aku tak tahu ni. Lalu kata Izzuddin, tempat Fulan bin Fulan juara main perempuan. Maka Najmuddin mengarahkan tenteranya tutup tempat tu. Lihat, akhirnya Najmuddin tengok tentang perintah Allah, tutup tempat munkar. Dia tak fikir lagi tentang kenapa gelarannya tak dipanggil. Manakala Izzuddin tak nampak, Najmuddin nampak perintah Allah yang kamu kena buat. Bila seorang mengetahui yang mentadbir semua ni Allah. Lepas tu tuan-tuan, kita dilarang melihat besar manusia. Kita dilarang melihat berkuasanya manusia. Dia macam kita juga, tuan-tuan. Kalau sakit macam kita. Kalau dah sembelit pun macam kita, tuan-tuan. Bagaimana dia ada jamban macam kita ada jamban, jangan ingat dia kuat. Maksudnya kita ada tandas, dia pun ada tandas. Kita sama-sama tak kuat. Bagaimana dia masuk hospital macam kita masuk hospital, jangan menganggap dia kuat. Dia lemah macam kita. Bagaimana keturunannya pernah mati, maka jangan anggap dia hebat. Dia juga akan mati macam kita mati. Maka mana hebat? Mana orang yang mendakwa berkuasa atas dunia. Semuanya cuma tinggal rangka-rangka dan tengkorak saja. Tak ada apa kekuatan yang baki daripadanya. Itulah catatan dunia yang Allah Ta'ala telah tunjukkan pada manusia. Kemudian kata para ulama lagi, bahawa ilmu kamu, bahawa kamu ini ialah dalam tetamu Allah atas muka bumi ini. Tentang kita ni kat dunia ni milik Allah. Jadi kita siapa? Tetamu. Bila kita tetamu Allah, maka tuan rumah tak suka kita tengok muka duka cita tetamu. Tuan-tuan pergi rumah orang, tuan-tuan nak tunjuk muka duka cita, muka bersedih. Tetamu ni, ini tuan rumah yang baik. Ini tuan rumah yang kita segani, ini tuan rumah yang kita hormati. Kita akan tunjuk segembira mungkin. Seperti kita tak ada apa-apa. Kata Allah tak suka kita duk mengunguk banyak-banyak. Kita tuan-tuan mengunguk sakit sikit, mengunguk. Kenapa sakit? Mengunguknya tak habis-habis. Maka kita ni, bila kita sebut alam ini milik Allah. Bila milik Allah, kita siapa? Kita cuma tetamu Allah. Tetamu Allah yang akan duduk seketika. Nanti Allah suruh kita kat lain pula. Kita tak boleh duduk di sini. Bila kita tahu kita tetamu Allah, di hadapan penerima tetamu yang hebat, maka kita tak mungkin tunjuk watak-watak yang tidak sesuai sebagai tetamu. Kalau kita diajar, tuan-tuan, senyum selalu bila pergi rumah orang. Jangan orang nampak masalah kita. Apatah lagi orang yang saya katakan, yang kita hormat, kita sanjung. Ini kan pula Allah. Dan yang keenam, kata para ulama, kamu mengetahui kamu milik Allah,
Maka kamu ni milik Allah, kamu tidak boleh menguruskan orang lain kerana orang lain juga milik Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Saya nak urus tentang isteri saya dan anak-anak saya. Sebab tu saya bimbang saya mati. Ramai orang dibimbang mati. Mungkin juga saya juga begitu. Bukan bimbang amalan kita dalam kubur nanti. Kita bimbang isteri saya macam mana sebab dia tak kerja ni. Anak-anak saya masih kecil. Macam mana masa depan dia? Saya bimbang. Saya pun beli insurans untuk hibah dia. Saya cuba takbir dia. Kalau nanti saya mati, saya lupa untuk melihat diri saya, amalan saya macam mana. Saya lupa seketika. Bahkan banyak kali saya lupa. Hanya kerana ada orang-orang yang saya sayang, saya cuba takbir mereka. Katakanlah kamu milik Allah. Dia juga milik Allah. Allah juga akan takbir dia sebagaimana Allah takbir kamu. Dan sebab itu bila kita selalu kisahkan cerita dia mati seorang suami di medan perang, maka kawan-kawannya nak beritahu isteri tadi, takut isterinya bersedih. Namun kena beritahu juga suami tuan, suami puan syahid di medan perang. Maka dia pun beristirja dan bergembira. Puan, saya nak tanya, macam mana urusan makan minum? Kan kita kan macam tu, bila seorang suami meninggal, kita tanya macam mana nak dapat income, next income. Macam mana nak uruskan anak-anak, anak 7-8. Dia kata, yang beri makan sudah pergi, yang beri rezeki tak pergi. Suamiku cuma beri makan, bukan dia beri rezeki. Yang beri rezeki itu Allah, dia tak pergi. Dia tak pergi mana-mana. Ya, keyakinan seorang ibu ini. Keyakinan ini menjadikan mereka ini tahu kenapa nak hidup di dunia. Dan kadang-kadang kita, macam saya katakan tadi lah, kita nak takbir anak-anak kita. Sebab itu kita sekolahkan dia sekolah hebat-hebat. Kita belanja besar untuk mereka. Kita doa setiap sepanjang malam sehingga kita lupa doa biar kita selamat daripada, bebas daripada azab kubur. Yang kita fikir anak-anak, ini anak-anak, ya Allah, anakku biar berjaya, biar cemerlang anakku, sian. Maka kerungsingan kita pada anak-anak kita melampau. Kerungsingan kita pada pasangan kita juga melampau. Fikir, kalau saya mati, siapa nak jaga isteri saya? Isteri saya Ustaz, kedai runcit pun tak pandai, saya tolong beli. Tak reti dia kan, saya bimbang macam mana dia nak makan. Isteri saya Ustaz tak pandai bawa kereta, saya bawa kereta. Dia jalan kaki pun tak pandai Ustaz, jalan kaki pun tak pandai. Teruk no, saya dukung isteri. Dia fikir matinya macam mana dah. Ya, si lelaki yang sayangkan isteri. Sebab bila dikatakan ini isteri, ini istana redha ilahinya, singkatan pada isteri. Istana redha ilahi, isteri. Maka dia nak ni, nak redha ilahi di sini. Maka aneh segala kerungsingannya pada isteri, pada anak, bukan pada diri dia. Oh, itu Allah marah tu. Tetapi bila kita banyak rungsing tentang orang lain, tentang diri kita, kita tak bimbang. Kubur kita bagaimana, hisab kita bagaimana. Makinnya orang-orang yang benar-benar bodoh. Orang yang bodoh ialah orang yang tak nak selamatkan dirinya, tapi cuba nak selamatkan orang lain. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita selamatkan diri kita, automatik kita boleh selamatkan orang lain. Tapi kalau kita binasakan diri kita, macam mana nak selamat orang lain? Keyakinan kita lemah, macam mana kita nak selamat isteri dan anak-anak kita? Sebab tu kita beritahu isteri dan anak-anak, kalau pun abang mati, yang bagi rezeki kita, abang dan awak ni Allah. Awak mohonlah pada Allah, kalau apa-apa berlaku pada abang, mohon pada Allah, jangan putus asa. Yang dikatakan oleh Zubair bin Awam pada anaknya, wahai anakku Abdullah, kalau kamu tak mampu bayar hutang ayah, maka doakan pada tuan ayah. Tuan ayah akan selesaikan hutang ayah. Anak kata, tuan ayah siapa? Allah. Allah Tuhanku. Lalu bila mati Zubair bin Awam, dia Allah Ta'ala anhu, ditinggalkan hutang yang banyak. Datang Hakim bin Hizam, seorang sahabat Rasulullah yang pemurah, ditanya, wahai Abdullah, berapa hutang ayahmu? Maka jawabnya 1 juta. Kata Hakim bin Hizam, aku bayar separuh, 500,000 aku bayar. Lalu kata Abdullah, reda sikit, tapi lagi 500,000 ni. Dia pun teringat pesan ayah dia, kalau tak mampu bayar, mohon pada tuan aku. Dia pun berdoa sungguh-sungguh pada Allah. Doa pada Allah. Maka demikian Allah tunjuk keajaiban karamah Zubair bin Awam. Keyakinannya pada Allah yang akan uruskan. Ya, Zubair tinggalkan isteri 4 orang dan anak yang ramai.
Isteri, so 4 orang, anak ramai. Tapi keyakinan dia pada Tuhan dia, Allah. Dia cuma tinggalkan pada anaknya satu tanah sekeping tanah. Maka dengan izin Allah, tiba-tiba tanah itu naik nilai dia. Bila dia menjualnya, dia bukan sekadar dapat bayar hutang aja dia yang berbaki 500,000. Bukan dia menjadikan semua isteri-isteri ayahnya, janda-janda ayahnya semuanya menjadi jutawan. Dia nilai tanah tadi sekeping je. Demikian keyakinan Zubair bin Awam. Minta dengan Tuhanku. Kalau aku tak boleh bayar hutang, minta dengan Tuhanku. Dia tak kata minta dengan fulan bin fulan, minta dengan Tuhan. Kalau kamu tak boleh bayar hutang. Lihat bagaimana mereka mendidik keyakinan pada Allah. Jadi tuan-tuan, bila kita cerita, kita nak rancang pada orang lain. Kita ni milik Allah, dia pun milik Allah, maka jangan bimbang. Rancang sekadar ala kadar dia. Maksud bukan habis tak boleh rancang untuk anak-anak, tak boleh simpan duit, boleh. Tapi saya sebut tadilah, kebimbangan kita tu melampau-lampau sangat. Macam dia tak ada Tuhan. Sebagaimana kita, Tuhan kita ada, anak-anak kita pun ada Tuhan. Tuhan yang sama yang kita sembah. Tuhan yang pelihara kita, Tuhan ini yang melihara anak-anak kita. Sebab tu tuan-tuan tengok, kita bila tengok anak yatim, siapa nak jaga dia? Allah jaga dia lebih baik daripada orang yang ada mak ayah. Kayaknya banyak mana anak-anak yatim yang berjaya. Bukan sedikit, mereka berjaya. Bukan Allah lahirkan, bukan sekali Nabi-Nabi yang yatim. Lahirkan ulama-ulama pewaris Nabi yang yatim. Imam Suyuti yatim, Imam Syafi'i yatim. Ini semua ulama-ulama yang yatim. Imam Ghazali yatim. Ayahnya meninggal waktu dia masih kecil. Sehingga habis duit, hantar belajar, terpaksa masuk sekolah wakaf. Sekolah free. Imam Syafi'i dia cerita, umur 2 tahun ayah mati. Mak dia tak mampu untuk nafkahi dia. Bawa balik ke kampung halaman di Mekah. Lalu bawa masuk ke sekolah umum. Lalu kata Imam Syafi'i, aku tak ada duit nak beli buku, nak beli kertas. Aku tulis atas batu. Ni ambil batu belak tulis semata. Dan kemudian aku menghafalnya. Bila banyak sangat batu tu berat nak bawa. Lalu aku buang dalam perigi. Selepas aku hafal semuanya. Ini cerita anak-anak yatim yang hebat. Yang hari ni kita bermazhab dengan mazhab ni, Syafi'i. Hari ni kita berpegang pada ilmu Al-Ghazali. Anak yatim. Anaknya meninggal, ayahnya meninggal dunia. Tidak meninggalkan melainkan sedikit harta. Beri kepada jiran dia untuk jaga Ahmad dan Muhammad. Ahmad Al-Ghazali dan Muhammad Al-Ghazali. Sikit duit pun habis. Penjaga dia juga miskin. Dia dimasukkan ke sekolah awam. Sekolah awam. Yang akhirnya lihat, ini Al-Ghazali yang hebat. Daripada anak yatim. Cerita kalau kita sebut kita bijak jaga manusia, kita lupa. Yang sebenarnya bijak Allah, bukan kita. Kemudian yang ketujuh, ialah kita melihat Allah Ta'ala dengan qayyumiyah. Yani Allah yang berkuasa atas semua perkara. Allah Ta'ala yang menguruskan semua perkara. Yang mengatur semua perkara. Qayyumiyah atau qayyumiyah, dia Allah yang maha al-qayyum. Kita tahu antara sifat Allah ialah huwal hayyul qayyum. Al-hayy hidup. Qayyum. Qayyum mentadbir semuanya. Qayyumiyah. Tentu kalau kita tahu ada orang boleh ngurus semua, maka kenapa kita nak urus? Serah pada dia. Dia ngurus yang baik. Allah pengurus yang baik. Qayyumiyah. Mengurus alam ini dengan segala makhluk-makhluknya. Bukan mengurus kita. Maka ini, bila kita faham benda ni, maka berlaku tajarrud. Kita tak perlu pada makhluk. Dengan maksud pergantungannya. Dan yang ke-8, seringkas kita ambil bakinya. Iaitu kita akan sibuk dengan tugas kita utama, beribadat kepada Allah. Memang Allah ciptakan kita untuk itu. Bila mana kita lari daripada makna yang Allah Ta'ala ciptakan, lagi itulah kita resah. Allah sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan menyembahku. Tapi kita buat kerja lain. Bila kita buat kerja lain, kita resah. Tuan-tuan, kalau budak ponting sekolah, agak-agak dia resah tak? Resah orang tengok cabut lagi dia. Sebab dia tak buat kerja dia. Tuan-tuan kerja kat syarikat, tuan-tuan ponting kerja. Tuan-tuan rasa resah tak? Tuan-tuan keluar daripada kilang, keluar daripada pejabat, pergi tempat lain, pergi hypermarket, pergi sana-sana. Takut tak kalau terjumpa dengan bos? Terserempak dengan bos? Takut, Ustaz. Ponting kerja ni. Ini bukan curi tulang ni, Ustaz. Ini memang curi kerangka semua ni. Maksudnya, tuan-tuan kerja satu tempat, tuan-tuan keluar, ponting, tuan-tuan pergi mall, tuan-tuan pergi stadium,
Tuan-tuan tengok Sukan Olimpik, tuan-tuan sekian-sekian. Tuan-tuan tak takut ke hal tuan-tuan diketahui? Atau tuan-tuan terserempak dengan ketua atau orang-orang yang in charge bahagian tuan-tuan? Oh, takut. Rasa bersalah tu ada. Bagaimana orang yang diciptakan untuk menyembah Allah lalu buat kerja lain? Kita ni Allah cipta, Allah bagi rezeki untuk sembah dia. Kita buat kerja lain banyak. Sembah Allah tak. Sembahyang 5 waktu pun payah nak jaga. So jaga mata pun tak terjaga. So jaga itu pun tak terjaga. Macam mana kita nanti jumpa Allah? Dengan jutaan rasa bersalah tu. Dengan nikmat yang Allah beri setiap hari. Sebab itu jangan lupa tugas kita, tugas utama kita ialah beribadat pada Allah. Sebab itu kita nak jadikan kerja juga ibadat. Berkeluarga juga ibadat. Supaya kita tak terlepas daripada makna ibadat. Bukan sekadar dengan makna ibadat khususiyat. Ibadat khusus. Sembahyang, puasa, zakat. Khusus. Bahkan termasuk ibadat yang tidak khusus. Ibadat umum. Saya pergi bersukan pun kerana Allah. Supaya badan saya sihat. Supaya saya tak tidur dalam kuliah. Supaya sihat. Tujuan dia. Bukan tujuan saya nak kurus badan je. Tujuan saya, kenapa Ustaz tengok saya jogging pagi-pagi? Supaya kuliah saya tak ngantuk. Bila saya dengar kuliah, saya sihat. Tu saya bersenam. Ini bersenang bukan main. Dalam kuliah tidur juga. Jadi makna bersenang dia bukan ibadat. Bersenang dia cuma penat. Kita kan bersenang berdasarkan pepatah Arab kata al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sihat pada tubuh badan yang sihat. Bila akal yang sihat, dia sentiasa alert dengan segala benda yang nak disampaikan. Itu tujuan saya bersukan. Saya pergi masuk gym, ya boleh angkat berat. Supaya saya kuat melaksanakan perintah Allah. Bukan saya dipuji badan saya. Tentang Hasan Al-Banna, dia punya tubuh dia tough. Setiap pagi dia akan pumping. Ni kalau tuan-tuan baca kisah Hasan Al-Banna, dia tubuh yang fit. Sebab dia memang lazimi bersenam setiap pagi. Dia buat itu, buat ini. Supaya apa? Supaya kerja dakwahnya mudah. Tubuh sihat. Ni nak kuliah sikit tak larat. Gaul Ustaz nak jalan jauh-jauh. Kita nak dakwah orang ni. Gaul ada, darah tinggi, nak dakwah macam mana? Baru ceramah sikit pening Ustaz pening. Darah naik. Yang memegang beban dakwah, badan kena sihat. Kenapa? Kita sihat badan dengan tujuan tadi. Supaya saya semayang boleh tahajud, berdiri lama. Ni berdiri lama sikit sakit orang. Nak tahajud lama macam mana? Tak ada pecah kaki ni. Tak ada nak bengkak kaki. Belum bangun dah bengkak. Dia, kalau kita kisahkan Nabi SAW, dia qiyam sampai bengkak kaki. Kita belum qiyam dah bengkak. Maksudnya tak ada stamina kita. Ibadat yang tak ada stamina. Baca Quran 2 lah dia rasa penat-penat. Kering tekak. Kering. Yang suruh pergi jerit-jerit stadium 2 jam tu supaya stamina sama boleh baca Quran. Jerit kat stadium 2 jam. Okey. Tak minum air pun. Lepas tu baru minum air. Baca Quran, baru selesai minum air. Baru selesai minum air. 4 botol dah pasal air. Teruk no kita punya stamina. Artinya di situ kita menginsafi dari sudut. Kita katakan tugas dan peranan kita. Yang ke-9, bahawa kita mengetahui kita ialah hamba yang bertuan. Maka menjadi hak hamba yang bertuan ini, jangan tunjuk sikap-sikap yang tak sesuai di sebelah tuan dia. Kita hamba bertuan ni tuan-tuan. Kita hamba Allah yang bertuan, sentiasa berjalan dengan Tuhan. Jangan tunjuk benda yang Tuhan kita marah kat kita. Sentiasa tenang, sentiasa optimis, sentiasa yakin. Inna Allah ma'ana. Allah bersama kita. Dan yang ke-10, terakhir, Adam ilmika bi'awakibil umum. Tuan-tuan, apa pun kita buat, kita rancang. Kita mesti meyakini bahawa kita tak tahu bagaimana kesudahan sesuatu. Tuan-tuan simpan duit banyak, tuan-tuan tak tahu kesudahannya macam mana duit tu. Tuan-tuan belajar tinggi, kesudahan macam mana tuan-tuan tak tahu. Semua kesudahan kita milik Allah. Sebab itu kita sentiasa berdoa kesudahan yang baik. Hatta Allah dah beri kita iman dan Islam, kita pun tak tahu sudah kita macam mana. Islam ke kita? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi saya berdoa, biar Allah matikan saya dari Islam. Matikan saya dalam iman. Saya confirm mesti punya, jangan. Tak ada seorang pun tahu bagaimana kesudahan diri dia. Apakah saya mati di rumah saya? Apakah saya mati di tempat tu? Saya tak tahu. Apakah kesudahan saya husnul khatimah? Tidak, saya juga tak tahu. Tapi Allah perintah saya supaya doa. Supaya saya mati dalam husnul khatimah. Mati dalam kebaikan. Tentu ini tajarrub. Bila faham tentang tajarrub,
Maka boleh kita dapat langkah yang kedua namanya musabbib. Kita tak boleh terang musabbib panjang lagi. Tajarrud ni proses macam mana nak kenal Allah. Macam mana nak kenal Nabi SAW. Ini tajarrud. Dan lepas proses tajarrud, kita panggil itu proses musabbib. Musabbib ialah kita menggunakan segala sebab, tapi hati kita tidak pernah berpaling dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.